Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi Dia ajma'in. tak? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan fighter-fighter, usahawan-usahawan Vista Manhaj yang menyertai kelas kita pada hari ini. Special program bersama Puan Aida Datuk Hashim, CFO Vista Manhaj, yang mana tajuk yang akan diperkatakan oleh Puan Aida pada hari ini adalah B-Colin, susu B-Colin. Ini antara produk kegemaran saya, tuan-tuan dan puan sekalian. B-Colin ini adalah singkatan kepada B itu B lebah. Lebah bukan B suami ya. Ada orang panggil B itu bukan B itu. B ni B lebah, bukan B suami. Col itu adalah colostrum dan lin itu adalah singkatan kepada inulin. Jadi gabungan B jadi B-Colin ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, keistimewaan yang saya selalu bagi tahu kepada rakan-rakan niaga saya, B-Colin ini adalah keistimewaannya, dia adalah susu. Yang saya sebut susu B-Colin. Dan di dalamnya ada 3 jenis susu yang istimewa. Dalam susu B-Colin ada 3 jenis susu yang digabungkan di dalamnya. Iaitu yang pertamanya adalah susu colostrum, yang kedua susu kambing, dan yang ketiganya adalah susu lebah ataupun jelly. Jadi 3 keistimewaan susu berkenaan yang digabungkan dengan inulin, iaitu prebiotik atau bakteria baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kelas akan bermula sekarang. Sila off anda punya mikrofon dan onkan kamera anda. Saya dengan segala hormatnya menjemput Puan Aida Datuk Hashim bagi mengendalikan kelas kita pada hari ini. Dipersilakan Puan Aida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera semua. Terima kasih atas invitation untuk hari ini. Okey. Dengar tak suara saya? Dengar? Boleh. Jelas ya? Okey, so masih mood beraya ke macam mana ni? Okey, selamat Hari Raya Aidiladha pada semua. Okey, kita masih lagi Selamat Raya. Puan Aida, minta maaf, onkan video mikrofon sekejap. Ada technical tadi. okey dengar ya? Okey, cun. Okey, cun. Okey, jadi hari ini kita nak berbicara ataupun kita nak bersembang berbual santai tentang produk B-Colin. Okey, susu colostrum yang macam Cik Amru cakap tadi, ada 3 jenis susu dalam dalam B-Colin ni, iaitu susu lebah, susu kambing dan juga susu colostrum. Okey, jadi saya nak cerita hari ini kita bercerita tentang susu ni. Saya tak nak tekankan kepada cerita yang lebih orang kata saintifik sangat. Sharing hari ini nak memahamkan apakah macam mana konsep susu B-Colin ni berfungsi dalam sistem tubuh badan kita. Which is story ni saya tak pernah bercerita dengan masa kelas pun saya tak pernah bercerita rasanya konsep macam mana yang saya nak ceritakan pada hari ini. Jadi hari ini siapa yang attend hari ini sangatlah beruntung sebab kisah ni belum lagi diceritakan pada kelas-kelas sebelum ni. Okey. Jadi sebenarnya kenapa Vista ni memilih produk yang berasaskan susu dan bagaimana susu B-Colin ni dilahirkan ataupun diformulasikan dalam satu perbincangan khas antara saya dan juga chemist di HR Manufacturing. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok memang kita dah lumrah kehidupan kita bila kita lahir kita memang memerlukan susu. Dan susu yang kita mula-mula minum adalah susu ibu, di mana susu ibu ni juga mengandungi kolostrum yang sangat tinggi. Jadi kalau untuk susu ibu, kolostrum ni dihasilkan pada minggu 6 ke 12 minggu ketika hamil.
okey, dalam proses kehamilan. Dan apabila anak ni lahir, kolesterol ni juga terhasil dalam badan ibu dalam tempoh beberapa hari selepas anak dilahirkan. Jadi ianya merupakan susu pertama yang dihasilkan dalam badan ibu itu sendiri dan juga diberikan kepada anaknya, anak yang menyusu badan. Okey. Jadi sangat bagus kalau kata ibu-ibu ni cuba menyusu badan sebaik mungkin ketika anak dilahirkan. Dalam proses kita menyusu badan ni sangat bagus untuk anak. Okey. Jadi kalau kita tengok apakah tekstur susu kolesterol ni, kita boleh tengok tekstur itu ada kalau kata mula-mula tu dia akan jadi jernih, keluarnya susu ni dia warna jernih, kemudian dia akan bertukar ke putihan dan juga kekuningan, di mana tu tempoh yang kata kolesterol tu sangat dah matang, kolesterol tu dah matang, dia akan jadi warna kuning, bertukar warna kuning ya. Jadi kalau kita tengok susu kolesterol ni dia sangat banyak khasiat dia. Okey, saya pada nota saya juga, kita sembang dengan tengok nota. Okey. Jadi susu kolesterol ni kalau kita tengok dia kaya dengan micronutrition, vitamin dan mineral. Maksudnya micronutrition ni maksudnya nutrition tu dia sangat halus, dia banyak pecahan-pecahan nutrisi dalam susu kolesterol ni sendiri. Okey. Jadi yang saya suka tekankan susu kolesterol ni sebenarnya faktor yang saya sangat yang menarik perhatian saya ialah di mana dalam susu kolesterol ni dia mengandungi immunoglobin. Ini nak cerita tentang immunoglobin lah. Okey, kenapa kolesterol ni sangat berkesan dalam sistem pencernaan kita dan dia merupakan salah satu orang kata faktor ataupun senjata di mana fungsi dia tu boleh menyerap nutrisi dalam usus kita. Jadi you kena ingat ni immunoglobin. Dia ada immunoglobin. Immunoglobin ni apa? Immunoglobin ni dia merupakan satu protein yang mana membantu meningkatkan imun badan dengan cara macam mana? Cara dia tu, immunoglobin ni sebenarnya apabila kita ambil kolesterol, immunoglobin ni akan mewujudkan dia akan berada di lapisan usus kita. Dia akan berada di lapisan usus kita. Jadi bila dia berada di lapisan usus kita, dia melindungi sistem usus lah. Jadi disitulah tempatnya immunoglobin dalam usus kita sendiri. Kolesterol itu sendiri, okey. Jadi bila kita minum je susu kolesterol, immunoglobin yang berada dalam susu ini dia akan berada di lapisan usus. Jadi kita tengok yang pertama sekali kita tengok tu immunoglobin tu dah berada di lapisan usus. Di situlah terletaknya immunoglobin. Dari situ kita lihat bila dia berada di immunoglobin kita, di lapisan usus kita, di situ juga dia ada nutrisi lain. Contohnya dia ada lactoferrin. Lactoferrin ni apa? Lactoferrin ni di lapisan usus kita tu dia akan secara automatiknya dia akan ada lactoferrin. Lactoferrin ni apa dia? Lactoferrin ni dia 7 kali ganda dia mengandungi 7 kali ganda daripada susu biasa. Okey. Dia adalah protein untuk yang melawan ataupun bertindak balas dengan bakteria ataupun virus dalam usus kita. Nampak? Bila immunoglobin tu berada dalam usus, di situ juga ada lactoferrin, di situ jugalah bermulanya perang-perang bakteria dan juga virus di dalam usus kita. Jadi apabila benda ni berlaku, you boleh tengok mana bakteria yang jahat ataupun bahan-bahan yang tidak sepatutnya berada di usus kita telah dilawan oleh lactoferrin ni untuk memastikan kita tidak ada penyakit. Dan dalam kolesterol ni juga dia ada banyak multivitamin, banyak minerals di mana dia boleh membantu penyerapan nutrisi dalam tubuh badan. Jadi dekat situ kita dapat lihat usus kita tu dah cantik dan semakin sihat. Okey. Itu fungsi kolesterol tu sendiri, okey. Kemudian kita tengok dalam kolesterol ni dah tentulah dia ada banyak khasiat. Kita tengok dekat situ dia juga ada laktatif semula jadi. Maksudnya bagi mereka yang ada masalah usus yang tidak bersih, dia akan membersihkan bahagian usus kita supaya usus kita ni lebih senang untuk orang kata memproses, mencernakan makanan. Okey. Kemudian yang satu lagi yang bagus tu,
dalam immunoglobulin A ni juga dia ada protein antibody. Dia kan kalau kita tengok apa saja virus ataupun bakteria yang lalu yang tidak sepatutnya berada di usus, dia akan neutralkan dia. Dia akan meneutralkan bahan-bahan yang tidak bagus ni dan dia akan mencantikkan lagi penyerapan nutrisi dalam tubuh badan kita. Okey. Yang tu kalau kita tengok dari segi macam mana kolesterol ni bertindak, okey. Kemudian dalam kolesterol ni juga dia ada dia ada banyak pecahan vitamin, antaranya vitamin A, ada vitamin E, C, D, B, kemudian dia ada magnesium, fosforus dan juga ada cytokine untuk masalah hormon. Kemudian dia ada asid amino, 18 jenis asid amino dan juga ada lysozyme. Lysozyme ni apa? Kalau lysozyme ni kita dah ada natural lysozyme tu dalam badan. Lysozyme ni adalah antibody yang bertindak untuk bertindak pada dengan penyakit. Tapi dalam kolesterol ni juga ada lysozyme. Dia ada tambahan lysozyme untuk antibody kita. Okay? So dia sangat bagus. Dan kolesterol ni juga ada prebiotik. Prebiotik ni apa? Prebiotik ni adalah makanan untuk bakteria dalam usus. Jadi sebenarnya kolesterol ni dah lengkap untuk usus. Okay? So ada yang tanya saya, apakah dos yang paling sesuai untuk kolesterol dalam tubuh badan? Okay. Ya? Memang dia dah keluar. Okay. Jadi kalau untuk baby ni dia perlukan 10 gram. 10 gram pagi dan petang. Maksudnya dalam satu hari dia perlukan 10 gram. 6 ke 12 bulan perlukan kolesterol 10 gram untuk pertumbuhan diri dia. Umur 1 ke 3 tahun dia perlukan 10 ke 15 gram. Sekejap ya. Umur 3 ke 6 tahun perlukan 15 gram. Dan untuk wanita hamil dan juga dewasa macam usia kita ni, dia memerlukan 15 gram, iaitu 2 kali sehari. Maksudnya 30 gram lah, 15 gram pagi, 15 gram petang. So kalau macam kita tengok susu Bicolin kita, the best is you ambil 2 kali sehari lah. Kalau untuk mereka yang tidak ada masalah penyakit lain-lain tu, memang boleh ambil 2 kali sehari. Saya galakkan untuk ambil 2 kali sehari. Okay? Okay, itu tentang susu kolesterol. Okey, seterusnya susu kambing. Dalam kelebihan Bicolin ni kalau kita lihat, memanglah dia susu kolesterol daripada lembu. Tetapi kita gabungkan juga dengan susu kambing. Okay, apa hasil susu kambing? Saya rasa mereka yang peminum tegas susu kambing ni dah banyak knowledge tentang susu kambing. So saya akan cerita sedikitlah tentang susu kambing, apa sifat dia. So semua orang tahu susu kambing ni dia bersifat alkali yang mana dia mampu menseimbangkan pH dalam tubuh badan kita. Jadi tubuh badan kita ni dia kena ada pH yang seimbang ya. Okey. Kemudian dia mengandungi protein CSNRS2 iaitu dia bersifat anti-osteoporosis dan juga menghalang tulang daripada menjadi lembut. Dia menghalang pengurangan mineral dalam tulang kita. Itu khasiat susu kambing. Dia ada protein CSN1S2, okey. Kemudian dia ada A2 beta casein. Kalau you tengok dalam susu ni dia semua ada beta casein, ada grade A1, ada grade A2. Tapi dalam susu kambing dia ada A2 beta casein. Susu lembu dia ada A1 beta casein. Sebenarnya dalam perbandingan beta casein ni, susu kambing ni ada A2, dia lebih baik daripada beta casein daripada susu lembu. So dalam susu kambing dia mengandungi A2 beta casein yang mana dia lebih bagus dan dia bagus untuk orang yang menghadapi masalah diabetes. Kalau A2 beta casein ya, dia antara penyebab diabetes type 1. So kalau you ada diabetes, you jangan minum susu lembu. Okey, faham ya? Jangan minum susu lembu. So ada yang mereka ada diabetes, lebih baik ambil susu kambing. Dalam dia terkandung A2 beta casein yang mana dia lebih selamat untuk penyakit diabetes, okey? Kemudian kita lihat susu kambing ni juga dia mengandungi medium chain fatty acid yang lebih tinggi, di mana dia bagus untuk mengurangkan tahap kolesterol. Yang tu kena. So kalau orang kata saya ada kolesterol yang tinggi, you memang boleh minum Bicolin sebab dia boleh mengurangkan
tubuh. Cuma jangan overdose. Masalah sekarang ni bila ada yang ada penyakit tu dia tak ikut dos. Selalunya Bicolin ni kalau dia ambil lebih daripada 2 sachet dia akan ada masalah masalah dari segi mereka yang ada masalah kencing manis boleh jadi hypo dan sebagainya sebab dia ada bahan-bahan yang boleh membantu mengurangkan kadar gula ya. Okey. Kemudian dia ada oligosaccharides iaitu membantu untuk masalah radang usus. Okey. Kalau kita tengok proses tadi macam saya cakap tadi imunoglobin kan, imunoglobin tadi kan berada di lapisan usus. Okey, dan imunoglobin ni bertindak dengan adanya lactoferrin dan juga lysozyme kat dalam tu. So dia bertindak untuk menyerang ataupun mencegah ataupun bergaduh dengan bakteri jahat. Jadi ketika proses dia menyerang bakteri jahat tu, kalau usus kita tak cantik, okey, dia boleh menyebabkan keradangan. Tetapi apabila kita masukkan susu kambing yang mengandungi oligosaccharides ni, dia boleh menghalang keradangan usus. Faham tak? Di situlah kebaikan susu kambing yang kita campurkan pula dengan colostrum. Di mana oligosaccharides yang berada dalam susu kambing ni boleh membantu mengelakkan keradangan ketika proses bakteria baik dalam susu colostrum ni bergaduh dengan bakteria jahat dalam usus. Okey, so dia protect supaya tiada keradangan dalam usus ketika proses antibody ni berlaku. Okey, faham ya? Kemudian kalau kita tengok okey, ada orang cakap kenapa susu lembu dan susu kambing ni ada beza. Okey, susu kambing dan susu lembu ni bila kita minum, pada yang ada masalah alah pada laktos ya, ada alah pada susu ni. Kalau you minum susu kambing sebarang jenis susu, okey, you minum susu lembu contoh, bila kita masuk dalam usus, protein tu akan bertukar kepada curd ataupun kalau kita tengok proses dekat luar ni, bila susu bercampur dengan asid dia akan menjadi macam cheese, lemak tau. Tetapi lemak yang curd ataupun kita panggil curd ni, kalau susu lembu dia besar. You tengok itu yang orang cakap lemak susu kambing ni lebih halus daripada lemak susu lembu. Ini saya ceritakan apa konsep yang dikatakan lemak susu ni lebih halus daripada lemak susu lembu. Okay, kalau you buat dalam proses membuat cheese ni secara teori saya cerita ya. Dalam proses pembuatan cheese, lemak susu lembu ni, apabila susu lembu kita masukkan dalam satu bekas, kita adukkan dengan cuka ataupun dalam proses untuk menghasilkan cheese, dia punya lemak tu akan naik ke atas dan air tu akan turun ke bawah. Jadi lemak ke atas tu yang diproses tu adalah salah satu step pertama untuk menghasilkan cheese tau. Dalam perut kita pun berlaku benda yang sama. Bila kita minum saja susu, curd ni akan timbul, curd ni akan berlaku. Proses daripada usus kita ni dia nak merungkai susu tu, nanti dia akan mengeluarkan curd ataupun lemak lah kita panggil. Okey, kalau lemak lembu ni yang bila curd ni ataupun cheese, bentuk cheese ni yang terhasil ni dia lebih kasar, lebih besar dan dia lebih orang kata susah proses dia untuk dia haluskan dalam usus ni dia lebih mengambil masa dan lebih susah. Jadi mereka yang alah pada orang kata laktos ya, mereka yang alah pada susu ni dia mudah ada gangguan usus, dia senang jadi cirit, dia mudah jadi mual, dia boleh jadi muntah sebab alah pada susu. Tapi tidak berlaku pada susu kambing. Bila kita minum susu kambing, bila dia sampai ke usus kita, dia bertukar, protein ni bertukar, dia akan jadi lemak-lemak yang halus, lebih hancur, dia lebih halus. So dia kan senang diproses dalam usus. Jadi mereka yang lactose free ni, yang ada alah pada laktos ni, dia senang untuk menghadamkan susu tersebut. Itulah beza dia. Kalau orang tanya kenapa kita selalu claim, selalu cakap lemak susu kambing ni lebih halus. Dia punya fat globules ni orang panggil lebih halus daripada susu lembu. Kalau kita tengok secara teorinya, dalam proses buat cheese pun sama juga konsep dia. Bila kita tengok lemak daripada lembu ni dengan kambing ni, dia punya tekstur tak sama. Kalau sebab tu tengok tekstur cheese kambing, keju kambing dan juga keju lembu, tekstur dia berbeza sebab dia punya lemak tu sangat halus. So orang yang ada alah pada produk dairy, produk tenusu,
boleh bertukar kepada produk susu yang berasaskan susu kambing. Jangan ambil susu lembu. Sebab susu lembu ni dia punya lemak tu lebih kasar dan sukar dirungkai dalam usus kita. Bila dibesar-besar kan. So kalau susu lembu ni, susu kambing dia sangat halus, dia senang dihadam dalam usus. Itulah beza dia yang kita cakap, kenapa orang cakap lemak susu kambing ni lebih halus, mudah dirungkai, mudah dicerna dalam usus kita dan tidak akan menghasilkan lemak dalam tubuh badan. Okey? Sebab tu kalau baby yang ada masalah masalah perut yang tak kuat, yang tak tahan pun doktor banyak suggest minum susu kambing. The reasonnya bila susu tu masuk ke dalam usus kita, dia proses, dia akan berlaku penceraian antara lemak dan juga air tu. Dia berpisah. Yang itu yang sebenarnya, proses tu yang sebenarnya menyebabkan toleransi pada usus kita. Okey? Faham kan? Saya bercakap laju ni, saya rasa cakap hari ni. Banyak benda nak kena cerita. Okey. Jadi, itu adalah salah satu contohlah. Itu adalah penerangan yang saya bercerita tentang orang kata lactose free ni. Low lactose intolerance apa semua ni. Itulah proses protein tu dia terpecah. Protein tu berlaku dalam usus kita. Okey? Kemudian saya nak cerita tentang royal jelly. Okey, royal jelly ni apa? Royal jelly ni adalah susu, dia sejenis susu, tapi dia bukan susu yang dia susu ni adalah royal jelly ni adalah susu daripada lebah. Okey, macam mana dia terhasil? Tahu tak cerita dia macam mana dia terhasil? Okey, cerita dia agak menarik royal jelly ni. Royal jelly ni cara penghasilannya ialah lebah ni dia ada banyak kasta tau. Ada anak, ada ratu lebah, ada pekerja lebah. Pekerja lebah ni lebah yang bekerja pergi ambil madu bawa ke sarang. Ratu lebah ni dia menghasilkan larva dan dia menghasilkan anak yang banyak untuk sesebuah koloni tu dalam sangkar lebah ni, sarang lebah ni. Okey, jadi sebenarnya royal jelly ni dihasilkan oleh pekerja lebah tu sendiri. Lebah yang bekerja mengambil madu ni macam mana dia buat? Okey, dia akan hasilkan dengan cara dicampurkan madu dan juga polin. Polin ni apa polin? Polin ni yang berada di sarang lebah tu. Dicampurkan madu dan juga polin dan diaduk di dalam kerongkong dia. Kerongkong lebah sendiri. Dicampurkan dengan enzim. Enzim daripada kerongkong lebah tu sendiri diaduk-aduk dan dikeluarkan semula dan diberikan dan diletakkan di dalam sangkar sarang laba-laba yang ada larva ni. Itu cara dihasilkan. Maksudnya dia dihasilkan dengan gabungan madu dan juga polin dan juga enzim di kerongkong lebah tu sendiri dan dikeluarkan semula menjadilah lendiran putih dan diberikan kepada larva dan juga ratu lebah tu untuk makan untuk kesihatan dia lah. Jadi dia sangat tinggi protein, sangat tinggi mineral di mana dia membantu ratu lebah ni beranak, dia melahirkan banyak koloni-koloni lebah ni untuk dia punya sarang lebah tu sendiri. Okey. Jadi penghasilan dia pun sangat unik, okey. Jadi kalau kita tengok sebenarnya royal jelly ni dia lebih dikenali dengan susu lebah yang kaya dengan nutrition, especially vitamin B complex. Dia kaya dengan B1, B2, B3, B1, B2, B5, B6, B3, B9 dan B8. Kalau kita tengok sebelum ni yang saya ada sentuh tentang riboflavin apa semua tu kan. Jadi dia banyak dengan dia kaya dengan B complex, dia kaya dengan vitamin B which is very good untuk you punya sistem saraf, bagus untuk you punya glucose you, untuk insulin, bagus juga untuk you punya asthmatic, masalah kita punya pernafasan dan sebagainya. Jadi kita campur juga dalam susu bikoli ni kita mengandungi juga royal jelly di mana dia sangat bagus. Kalau you tengok, kalau dalam kita punya pemakanan kita memang sangat memerlukan vitamin B complex ni very good untuk kita punya nerve, saraf kita dan sebagainya. So dalam susu ni sendiri pun dah diperkayakan dengan B complex tu sendiri melalui royal jelly. Dia juga kaya dengan collagen, bagus untuk kulit. Kemudian dia juga bagus, dia ada 8 jenis amino acid yang bagus untuk sistem badan kita dan juga bagus untuk fertility, masalah kesuburan dan juga hormon. Jadi kita lihat
gabungan 3 jenis susu ni dah cukup strong, dah cukup bagus untuk kita punya sistem usus, untuk kita punya sistem sistem badan kita, untuk antibody, untuk kita punya boostkan antibody kita. Kemudian dia juga bagus untuk masalah keradangan, especially bahagian usus, sangat bagus. Okay, so dah ada 3 jenis susu tau sekarang. Okay, so kenapa saya masukkan inulin pula dalam susu ni? Kenapa inulin ni perlu ada dalam susu ni? Ni saya cerita ni, saya sharing hari ni. Kenapa saya masukkan inulin dalam susu ni? Okay, sebenarnya inulin ni dia adalah sejenis fiber dan juga sejenis prebiotik yang sangat-sangat bagus untuk usus. Okay, bila usus kita dah sihat, bakteria yang menghuni usus kita ni perlukan makanan. You tahu tak dalam usus kita ada 15,000 ke 36,000 jenis spesies bakteria. Banyak kan? 15 ke 36,000 spesies bakteria ada dalam usus kita, dan kita sangat bakteria yang paling bagus dalam usus kita ni adalah bifidobacteria dan juga lactobacillus. Dua tu sangat bagus yang membantu usus kita melawan penyakit, membunuh bakteria jahat, merungkai sistem makanan, pencernaan kita. Ni ada 2 bakteria ni yang sangat bagus. So makanan dia apa? Makanan dia ni adalah prebiotik. So daripada mana dia dapat prebiotik? Daripada susu kambing dan juga inulin tu sendiri. Sekejap ya. Okay. So macam mana inulin ni membantu? Apakah kerja inulin ni dalam dalam usus kita? Selalunya saya cerita dia ni adalah makanan dalam usus. Tetapi sebenarnya inulin ni ada lagi kerja ekstra dia, which is saya akan sharing hari ini. Apa itu kerja inulin? Inulin ni dia merupakan sejenis fiber. So kalau you tengok inulin ni, dia sebenarnya dia adalah fiber yang mudah hadam dalam sistem usus kita. Kemudian dia membantu penghadaman, dia berikan kita rasa kenyang, dan dia boleh merendahkan kolesterol dengan cara menyerap masuk lemak-lemak kolesterol yang tak bagus tu ke dalam. Dia akan serap dan dia akan keluarkan daripada sistem tubuh kita. Okey, melalui kita membuang. Okey. So macam mana inulin ni bekerja? Okey, inulin ni selain daripada dia memberi makan kepada bakteria baik, dia juga bertindak, dia adalah salah satu bahan yang memberi berat, memberi weight dalam kita punya najis. Dia menambah berat najis kita tahu sebenarnya. Sebab apa penting? Okey, sebab bila najis kita ni dia ada penambah berat, dia akan bergerak secara perlahan dalam usus kita. Okey, kenapa dia berlaku macam tu? Kenapa kita perlu, bukanlah saya cakap, ada setengah orang macam ni, dia lepas makan je, tak sampai setengah dia terus membuang. Tak sampai berapa minit dia terus membuang. Maksudnya dia punya usus terlampau aktif. So bila terlampau aktif, kadang-kadang bila kita makan, dia untuk menyerap nutrisi dalam makanan kita, dia perlu masa, dia perlukan masa, dan dia perlukan pergerakan usus yang cantik supaya bila najis ni bergerak dalam usus, dia bergerak dalam usus, masa tu kadar nutrisi tu diserap daripada usus. Tadi ada immunoglobin kan? Immunoglobin ni yang berada di lapisan usus kita kan? Dia dah bekerja tau. Dia dah bekerja untuk mengambil, dia akan tarik ni najis. Dia ada lapisan usus kan? Bila immunoglobin ni berada di lapisan usus, okey, usus ni akan bergerak. Kalau dia tak ada pemberat, dia akan gerak laju. Tapi bila dia ada pemberat, dia akan bergerak dengan cantik, dengan perlahan. Jadi immunoglobin dan juga lysozyme apa semua yang vitamin D, nutrisi yang ada kat usus kita tu, dia akan menyerap masuk makanan, nutrisi daripada makanan, daripada najis kita yang makanan yang diproses dalam kita punya usus. Dia akan menarik serapan dia, nutrisi apa semua. Jadi bila najis tu bergerak dengan cantik, okey, penyerapan nutrisi tu berlaku dengan lebih cantik. Macam dia sentuh semua poin yang perlu dalam usus kita, okey. Tapi kalau usus tu laju, okey, dia punya kadar serapan nutrisi tu dia tak akan berlaku dengan cantik. You faham kan maksud saya kan? Macam kita ni lah, macam bila kita apa maksudnya, kalau kata contoh macam kita berjalan dekat highway lah. Kalau highway tu
dia punya lopaknya tak cantik, perjalanan kita akan terganggu. Sama juga dengan usus kita. Bila usus kita dah cantik, dia ada time frame yang cantik dalam usus ni, dia akan kadar penyerapan usus ni lebih cantik. Jadi inulin ni sebenarnya merupakan pemberat kepada najis ni supaya kita punya usus kita yang pekerjaannya tu untuk menyerap nutrisi ni, dia boleh menyerap nutrisi dengan kadar optimum. Okay? Dan inulin ni juga membantu pergerakan usus kita agar lebih aktif. Okey, untuk membuang, proses membuang, untuk menggerakkan najis ni, kita kena ada pergerakan usus yang cantik tau. Okey, jadi inulin ni juga membantu pergerakan usus yang cantik. Maksud dia kalau usus kalau jumpa doktor, ada setengah orang ni dia sembelit. Sembelit sebab apa? Sembelit sebab satu, najis usus dia ni kering ataupun tidak cukup liquid untuk mengeluarkan usus. Ada juga doktor cakap usus you malas. Usus you malas ni apa? Usus you tak bergerak lah. Kita nak membuang, usus kita ni kena ada pergerakan tau. Jadi kalau usus you tak aktif, dia juga boleh disembelit. You faham tak? Ada dua sebab. Satu sebab usus tak cantik, satu lagi pergerakan usus tu malas. Orang kalau doktor dia cakap usus malas lah. Usus malas maksudnya usus you ni dia pergerakan dia slow. Jadi inulin ni fungsi dia menambah beratkan, dia merupakan penambah berat kepada najis, dan dia juga membuatkan dia punya usus ni aktif, pergerakan usus dia aktif. Jadi walaupun najis tu berat, tapi dia punya pergerakan usus dia tu laju, dia cantik. Jadi dari proses itulah menyebabkan kadar nutrition yang diserap oleh lapisan usus ni lebih optimum, lebih cantik. Faham? Jadi sebenarnya kalau you tengok proses ataupun campuran ketiga, keempat bahan ni, dia sangat membantu usus kita. Dia ada saling kait dia ada keterkaitan dia. Daripada susu kambing sampailah ke royal jelly, sampailah ke colostrum, sampailah ke inulin ni sendiri. Okey? Faham tak? Ni saya cerita tentang usus saja hari ni. Jadi sebenarnya ada juga customer yang tanya saya, kenapa puan bila saya minum Bicolin saya sembelit? Cerita dia simple saja, sebab you kurang minum air. Dan mungkin sebelum ni usus you memang bermasalah. Usus you memang kering, sedikit kering. Jadi bila kita masukkan pula dengan inulin ni sejenis fiber, dia perlukan liquid yang cukup, air yang cukup supaya dia boleh stimulate you punya usus. Dia boleh bekerja dengan dalam usus you. Jadi bila you amalkan Bicolin, memang kita perlu lebihkan air. Sebab tu kalau tanya saya, mereka yang mula-mula first time cuba Bicolin, please make sure intake air you cukup. 8 ke 12 gelas sehari. Kalau boleh sebelum minum Bicolin, minum air kosong 1 gelas dulu. Lepas tu kita minum Bicolin, dan kemudian kita tambahkan lagi 1 gelas supaya you punya body system ni, usus you ni boleh bergerak dengan cantik. Dia boleh proseskan susu Bicolin ni dalam usus you dengan lebih optimum, dengan lebih cantik. Jadi ini tu saya cakap sekarang ni ada yang tanya, susu ni kenapa boleh disembelit? Sebenarnya bukan sembelit, bukan sembelit, tapi dia kurang air sebab kita ada inulin dalam susu ni. Inulin ni sejenis fiber. Kalau you tengok dalam rating untuk produk yang boleh menghasilkan fiber ni, inulin adalah rating nombor 1. Produk yang nombor 1 yang banyak digunakan dalam kita punya industri untuk mendapatkan fiber yang cantik ni adalah chicory root. Kita gunakan chicory root. Chicory ni sejenis tumbuhan. Kita ambil akar daripada tumbuhan. So kalau kita tengok, sebab tu ada setengah orang dia kata minum Bicolin rasa kenyang. Memang betul, susu Bicolin ni dia boleh rasa kenyang sebab dia ada fiber daripada akar chicory ni juga. Okay, so kalau you tengok keterkaitan antara kesemua jenis susu dan juga inulin ni, dia sangat efektif untuk kita punya usus, di mana dari usus ni lah kita punya kadar nutrition ni boleh diserap ke dalam sistem tubuh badan. Dan dari situ jugalah kita kata kalau orang cakap punca penyakit ni daripada mana? Punca penyakit ni dari perut. Perut tu apa? Perut tu usus.
Jadi bila you minum susu kambing, bila you minum kolostrum, immunoglobulin yang ada lining, dia akan membentuk lapisan daripada dalam usus kita ni, dia dah cantik dah. Dia dah sangat membantu untuk usus kita. Bila bakteria dalam usus kita ni pun cantik, dia boleh mencernakan makanan kita lagi. So, bila pergerakan usus kita pun cantik, dia boleh membantu lagi penyerapan nutrisi dan juga membuatkan kita ni lawas. Kita membuang pun rasa puas. Tapi kena amalkan dengan cara betul. Make sure, kalau contoh you minum susu je, rasa hari ni tak membuang. Minum air lebih. Jangan kurang minum air, kena lebihkan air. So, jadi inilah cerita yang macam mana susu ni kelebihan produk ni semua membantu dalam pada proses usus kita. So macam tadi untuk antibody pun sama juga. Antibody ni simple saja. Kalau kita punya usus ni banyak bakteria yang tidak baik, banyak bahan-bahan radikal bebas yang tidak baik, so kita punya antibody memang akan ada masalah. Tapi dengan kolostrum yang ada lysozyme, lepas tu dia boleh membantu lagi kita, immune booster ni dia boleh membantu antibody kita ni meningkatkan lagi antibody kita. Okay. So, saya share sikit hari ni, sharing tentang produk Bicoli ni. Bicoli ni sebenarnya dia dengan saya ni ada banyak testimoni. First testimoni yang saya sendiri terima adalah dengan mak saya. Mak saya ni dia memang diabetik, dia ada diabetik dan juga darah tinggi. So, dia dah lama dah diabetik, dia diabetik umur dia 38, dia dah ada diabetik. So dia dah memang ambil ubat, dah ambil insulin. So setiap hari dia ada ambil 9 jenis ubat dan 2 kali insulin satu hari, dia ada 2 insulin. Dosage dia dalam 40 pagi, 40 malam. So since dia ambil Bicoli ni, pengalaman saya dengan mak saya ni, masa mula-mula Bicoli ni keluar, bapak saya ada call saya, suruh saya tengok mak saya kat bawah. Mak saya masa tu dah 3 bulan dia asyik hypo. Malam je dia hypo. So dia punya tidur dah tunggal langgang, time dia tidur pun dah orang kata dah terganggu lah. So dia memang letih, tak ada tenaga. Kita boleh tengok dia punya muka pun dah pucat. Kemudian kita tengok dia punya kulit kaki dia dah makin hitam. Jadi semua ni berlaku di hadapan mata saya. Dan bila satu hari itu bapak saya telefon, bapak saya cakap bapak saya nak keluar dan dia terpaksa keluar dan masa tu memang sangat teruk keadaan dia, di mana dia dah tak boleh bangun, dia asyik terbaring. Dan bila saya jumpa dia kat bawah dekat rumah pun, dia menangis, dia cakap dia dah tak larat, dia kata dia nak sembahyang, tak nak solat masa tu, dia memang tak larat, dia kata dia pening kepala, badan dia lesu dan dia tak ada tenaga. So saya masa tu pun saya tak boleh, kita ni sebagai anak, kita dah ubat dah makan tapi dia punya body masih tak boleh nak recover. Masa tu kita dah fikirlah macam mana nak jadi ke depan kan. Jadi masa tu apa yang saya terfikir tu susu lah. Saya pun masa tu saya ada susu Bicoli dulu kat atas kat rumah. So saya cakap tak apa mak, kejap ada pergi try minum susu dulu. So my mother ni dia dari dulu lagi dia memang bukan penggemar susu, dia bukan orang yang minum susu. Dia susah nak terima susu. Dia suka kopi. So masa tu saya cakap mak cuba dulu. So saya masa tu sebab saya tengok dia sangat-sangat teruk masa tu sebab dia memang tak boleh bangun. So saya buat 2 sachet dalam satu cawan. Saya buat 2 sachet, saya bancuh terus bubuh satu cawan. So saya bagi dia minum. Masa dia minum tu dia kata ni susu apa? Saya cakap mak cuba dulu. So masa dia cuba minum sekali tambah hirup tu, dia diam dulu. Lepas tu dia hirup lagi, lepas tu dia tengok muka saya, dia cakap dekat saya. Dia tanya saya, ni susu apa ni? Lepas tu saya cakap, ni susu baru mak, susu baru, Vista baru keluar kan, baru seminggu lebih masa tu. So masa tu mak saya pun dia diam lah. Lepas tu saya cakap, mak minum je mak, tak apa, okey, susu ni bagus. Lepas tu dia pun minum lagi setengah cawan. Masa tu saya nampak muka dia dah start merah, muka dia start merah. Lepas tu dia dah berpeluh. Lepas tu dia tanya saya lagi, ni susu apa ni? Susu apa ni? Mak rasa macam okey sikit. Mak rasa macam panas daripada bawah kaki naik ke atas badan. Dia dah rasa body temperature dia. Which is selalunya orang yang ada masalah macam ni, maksudnya tu perjalanan darah dia dah cantik. Tekanan darah dia dah cantik. Maksudnya darah dia dah aktif balik. Lepas tu saya cakap, tak apa mak minum lagi, habiskan satu cawan. So bila dia minum satu cawan tu, dia macam terkebir-kebir tengok muka saya ni, lepas tu dia berpeluh-peluh dan muka dia dah jadi merah. Sebelum ni muka dia pucat, muka dia dah jadi merah. So saya cakap, mak okey ke ni? Saya risau juga, takut dia pening kan. Dia kata, mak pening ke? Kata, tak, mak tak pening, mak okey. Tapi mak rasa macam tiba-tiba ada tenaga. Tenaga tu dah ada tenaga, mak cakap. So saya cakap,
tak apalah, mak rehat sekejap. Lepas tu dia duduk diam. Lepas tu dia tanyalah ni susu apa, bubuh apa. Dia macam tertanya-tanyalah sebab dia sendiri pun tak pernah rasa minum susu terus-terus jadi rasa tu kesan tu instant. Dalam masa kelip mata dia boleh rasa macam tu. So masa tu saya cakap kat mak saya, mak pening tak? Dia kata mak tak pening tapi mak rasa mak dia suam, dia rasa macam ada tenaga tu datang macam tu. So masa tu saya tengoklah memang dia berpeluh, dia sabuk-sabuk peluh, dia semua sini berpeluh semua. So tak sampai 10 minit dia duduk, lepas tu dia cakap mak rasa mak nak semayang, mak nak solat, mak nak ambil semayang. So saya cakap lah mak okey ke nak ambil semayang, mak tak pening ke? Kata mak okey ni. Lepas tu dia bangun. Lepas tu dia cakap sebelum dia bangun dia kata bok turunlah susu tu, ada lagi tak? Kata ada. Bok turunlah sekotak mak nak, dia cakap. So saya pun terkejut lah sebab mak saya ni tak minum susu. Kata tak apa sekali dia bok turun. So masa tu saya tengok dia bangun dan dia langsung tak ada pening tau. Dia macam jalan relax pergi bilik air, dia boleh ambil semayang, lepas tu dia semayang. Dia tak semayang, dia kata mak nak kursi ke? Dia kata tak mak boleh semayang berdiri. Yang tu yang saya kagum. Saya kagum dan saya rasa macam tak percaya, saya sendiri pun tak percaya yang dia punya kesan tu instant dan dia boleh solat berdiri macam tak sakit, tak perlu pakai kursi. So masa tu saya memang terkejut lah. Saya macam memang alhamdulillah lah susu ni memang membantu mak saya. So masa tu saya heran lah. So saya pun masa dia solat tu, masa dia dah sujud apa semua tu dan nak tahiyat air tu, saya pun naik atas cepat-cepat tu bawah. Saya masa tu saya memang rasa seronok saya tengok mak saya. So saya macam mak okey ke? Kata baguslah susu Aida ni, susu apa ni? Kenapa tak pernah bagi mak cuba tu? I cakap lah masa tu susu ni baru keluar mak, baru seminggu. Tak sangka mak nak jadi testimoni pertama. So masa tu lepas tu seminggu masa lepas tu hari-hari mak saya telefon saya setiap pagi cerita tentang susu. Aida hari ni sugar mak makin cantik. Aida sugar mak sebelum ni sugar dia 13, 15. Sudah cucuk insulin lah 2 kali. 13, 15. Susah sangat nak turun 10. Tapi hari ketiga dia telefon saya, dia kata sugar dia 7.8 macam tu. Lepas tu hari keempat, hari kelima dia call saya lagi, dia kata sugar dia 6.4. Lepas tu tak sampai seminggu dia cerita kat saya, dia dengan gelak-gelak dia cerita kat saya, Aida mak ni kan, mak nak cerita ni, mak lupa nak cucuk insulin malam, dia cakap. Mak lupa nak cucuk insulin malam tu. Mak bangun pagi tengok sugar mak 6.4, dia kata. Ya Allah, memang magic. Aida dia kikik seronok lah cerita tentang susu tu. Dia lupa insulin. So saya cakap ya ke? Kata ya Allah betul kikik baguslah susu ni mak nak share lah kan kawan mak. Kayuh-kayuh lah cerita pasal susu. Dia cerita lah 2 minggu dia cerita pasal susu. Mak memanglah mak rasa lain lah. Mak saya ni dah 3 bulan tau. Dah 3 bulan tak keluar rumah. Saya cakap terang-terang. 3 bulan tak keluar rumah, tak boleh berjalan kat luar, tak pergi, asyik duduk bilik. Asal saya pun mak apa? Mak tidur. Sebab dia jadi hypo, dia dah tak boleh nak kontrol sugar dia. So dia sangat problem 3 bulan. Masa tu pun bapak saya dah cakap dah mak ni makin teruk. Bapak saya pun risau tengok progres mak saya ni masa tu. So bila jadi macam tu, dia punya seronok, dia start masak nasi lemak lah, dia start buat sambal beli satu kawah lah, dia meniaga lah, macam-macam lah, semua benda dia nak buat masa tu. Dia dah excited sebab mak saya ni, dia ni jiwa memang orang Kelantan, dia suka niaga. So kalau dia sihat, dia adalah projek dia. Lagi dia pergi tanam pokok kat luar lah, dia pergi berkebun lah, seronok lah cerita. Lepas tu bila orang tanya, bila orang kat kampung saya tu tengok mak saya keluar kata, Tika dah sihat ke? Susu ni, dia cerita pasal susu je lah cerita dia. Jadi lepas tu mak saya sekarang ni dia insulin sekali saja. Dia cease that susu. Daripada insulin 2 kali, insulin dah tinggal sekali. So dia insulin dia pun dah kurang dos. Sekarang ni dah jadi 27 macam tu lah, tak sampai 30 dos dia. Sehari dia akan insulin sekali. Cumanya ada masa juga dia termis insulin, pernah termis insulin 1 hari dan dia cakap memang sugar dia memang boleh kontrol. Cumanya satu je saya nak pesan, kalau orang yang ambil insulin lebih ni, dia kena pandai adjust dengan susu. Kalau you rasa nak kurangkan insulin, you kena ambil lebih susu. Kalau you ambil 2 sachet,
pagi dengan malam you kena kurangkan dos insulin you lagi. So pelan-pelan you boleh kurangkan dosage lah untuk orang yang diabetik ni. Dan yang bestnya tu kulit mak saya pun makin cantik, tengok dia punya hitam-hitam kat kaki pun dah makin kurang. Tak bengkak macam sebelum ni kan, diabetes kan selalu bengkak kaki kan. Jadi yang tu lah, alhamdulillah tu memang testimoni depan mata saya. First program dekat TH Hotel masa tu bulan 11 sebelum tu duduk dia long nyeri. Sebelum ni dia cuma makan painkiller saja. Dia selalulah dia pergi klinik Zuhudi kat sini, kat Al-Awsat ni famous Zuhudi ni. Dia selalu makan painkiller kalau dia sakit pinggang, sakit urat semua dia makan painkiller. So dia orang ni tak, biasalah orang tua-tua ni dia takut nak ke hospital kan, so dia tak check, dia tak pergi scan ke apa ke. Sampailah satu hari daripada dia boleh jalan, dia dah tak boleh berjalan dan dia sakit pinggang belakang dia. Pinggang dia sakit tulang dekat pinggul, dekat pinggang dia, belah pinggul dia. So masa berlaku kes ni, kami ni, kalau siapa pernah pergi rumah saya ni hujung kampung tau, hujung kampung ni situlah rumah bapak saya, rumah makcik saya, rumah mak saudara saya, rumah sepupu saya, sepapat semua kat area situ. So kami satu kampung ni memang kalau orang tu sakit semua orang tahu lah, memang akan tahu. Jadi long saya ni antara yang orang kata yang paling berusia lah. So memang long saya ni sangat ramah tamah orangnya. Dia sukalah kalau masak lebih-lebih, buat lepat pisang macam-macam. Dia sukalah bagi share-share kami satu rumah semua ni. So bila dia tu tak mampu, dia sakit, kami semua ni memang risaulah sebab yelah dia ni sangat lovable. Kalau kat kampung ni dia ni orang kata antara yang ramah, yang mengikat kasih sayang antara adik-beradik lah. Jadi bila dia sakit semua pun rasa sedih lah, kesian dekat dia kan. Jadi bila dia sakit tu bawa ke hospital, saya tengok x-ray dia, memang nampak tulang dekat pinggul ini dia jadi serepih-serepih. Dia dah tak bercantum, dia jadi serepih-serepih. So osteoporosis lah, doktor cakap osteoporosis. Masa dia kena tu, dia punya teruk dia tu, saya pergi tengok dia menangis dan dia sakit, dia beradui. Dia kata tak boleh nak buat apa. Nak dia baring straight, tak boleh merekod badan, tak boleh. Tak boleh rekod dah badan dia. Memang dia duduk straight je, baring straight. So masa pergi hospital pun memang sakit beradui lah. So doktor cuma bagi painkiller saja. There's nothing yang doktor boleh buat. Doktor cakap tak ada ubat kecuali you boleh makan painkiller untuk kurangkan sakit dan sakit dia tak berkurang pun. Kemudian dia kata the best way kena operation, masukkan besilah tulang dia tu, tulang belakang tu kena cantumkan balik. Cumanya bila discussion antara doktor dengan family ni faktor usia, because dia dah 70 plus kan. So doktor cakap nak go through tu, doktor pun tak boleh nak kata possibilities dia tu boleh berjalan balik ke apa semua, doktor pun tak boleh nak jamin. Doktor kata sebab age factor dan bone density dia tu pun mungkin ada masalah. So kami ni satu family memang peninglah, kesian lah dekat dia. So dia duduk beradui, menangis. Menangis susu lah yang saya boleh bantu kan. Kalau long tu dah boleh baring dan merekod. Dia boleh duduk merekod lah. Boleh pusing kiri kanan. Dia cakap belah kiri sakit dah kurang. Dia kata belah kiri dah tak sakit, belah kanan sakit dah kurang, dia cakap dalam 3 hari. Saya cakap long minum berapa sachet? Dia kata long minum 2 sachet sehari. Okey tak apa, long minum 2 sachet sehari, dia cakap. So dia minum continue. Minggu kedua, minggu ketiga dia kata pinggang dia dah tak sakit. So dia dah tak perlu makan painkiller. So sebenarnya masa tu saya tanya dia, long ada makan ubat lain tak? Kata tak ada ubat. Ni lah dah tak sakit, tak makan lah ubat painkiller tu. So sekarang ni dia continue dengan susu. So ini pun testimoni saya yang alhamdulillah lah, memang
kita tengok kelebihan susu kolostrum, susu kambing dan susu royal jelly bagus untuk tulang tau. Jadi dia minum masuk bulan ketiga saya tengok dia dah boleh sebulan setengah macam tu dia dah boleh duduk. Maksudnya dia boleh duduk tapi duduk tak lama lah dia boleh duduk. Tapi cuma dia kata kalau duduk lama dia rasa lenguh. Okey tak apa. So lepas 3 bulan dia minum, dia dah boleh duduk atas kursi roda. Yang tu bagi saya pencapaian yang alhamdulillah sangat bagus. Sebab sebelum ni masa dia sakit tu dia nak pergi kencing pun sebab dia tak nak pakai pampers. Dia pergi kencing, sepupu saya dia kena tarik tilam tu, seret pergi bilik air. Lepas tu kena dia sendiri kena tolong masa dia dah boleh bangun tu, masa boleh bangun sikit-sikit tu, dia kena duduk dan dia tak boleh bergerak ke mana-mana. Dia berada di atas tilam tu saja. Lepas tu balik ke bilik. Seretlah tilam tu ke bilik. Jadi masa dia boleh duduk kursi roda tu pun kita rasa alhamdulillah dah banyaklah Allah bagi sembuh tu kan. Jadi bulan kelima dia dah start duduk atas kursi dan dia dah boleh berjalan menitilah, pegang meja, pegang apa semua dan maksudnya kalau dia dah mula berjalan pakai apa? Tongkat 4 tu yang boleh pegang kaki 4. Yang tu dah boleh. Lepas tu masuk 6 bulan 7 bulan dia dah start boleh jalan. Dah boleh jalan. Tapi nak jalan jauh-jauh, nak pergi rumah saya dia masih duduk atas kursi roda lah. Cumanya dekat dalam rumah tu dah boleh jalan lah. Tak perlukan tongkat, tak perlukan dah yang handle tu. Kemudian sekarang ni lah selepas tahun dan sekarang ni pun dia masih minum susu tu. Dia dah boleh datang beraya. Itu yang best. Raya puasa hari tu dia dah boleh beraya dah. Dah datang, tak perlu pakai tongkat, dah macam biasa. Lepas tu kebetulan lah hari tu masa hari raya tu pun sembang dengan dia. Saya tanya, "Long okey Long?" Kata, "Alhamdulillah, Long sihat apa semua." Jadi sebenarnya benda-benda ni kadang-kadang bila kita fikir-fikir tu macam magic tau. Macam magic. Sebab benda tu boleh berlaku. Dan sebelum ni pun saya banyak dengar testimoni mana makcik yang ada stroke, ada yang muda-muda lagi dah ada stroke kan, yang pernah terbaring sampai 2 tahun, lepas minum susu seminggu 2 minggu dah boleh jalan. Benda ni kadang-kadang saya pun rasa macam confused sebenarnya. Saya biar betul dia orang ni, takkanlah hebat sangat kan, takkanlah boleh sampai berjalan stroke 2 tahun ni. Tapi bila benda tu berlaku di depan mata, Allah nak tunjuk which is benda tu boleh berlaku. Apa saja orang kata penawar ni ada kat dunia ni, cuma kita kena cari, kena ikhtiar. Jadi alhamdulillah bila kita tengok Bicolin ni sebenarnya dia sangat membantu orang yang ada osteoporosis, orang yang ada masalah stroke. Sebab apa tau? Penyakit-penyakit ni sebenarnya dia berpunca dari mana? Sebenarnya berpunca daripada pemakanan kita. Kadang-kadang kita makan kurang nutrisi, bahan produk yang kita makan ataupun pemakanan kita ni tak cukup khasiat, tak cukup vitamin, body kita tak boleh berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita tengok susu Bicolin ni adalah produk yang mana mula-mula sekali yang bagus untuk tubuh badan kita, untuk make sure tubuh badan kita ni lengkap dengan nutrition. Dilengkapi dengan nutrisi yang diperlukan dalam sistem tubuh badan kita. Jadi dia boleh membantu pertumbuhan tulang, boleh bantu usus yang cantik, boleh membantu mengoptimumkan penyerapan nutrisi. Yang saya suka tekankan Bicolin ni sebab apa? Sebab Bicolin ni fungsi utama dia memang bagus untuk usus, membantu usus kita menjalankan kerja dengan lebih baik dan dia boleh membantu mengoptimumkan, memaksimumkan penyerapan nutrisi dalam tubuh badan. Jadi kalau you makan apa-apa suplemen pun, kalau usus you tak cantik, it's a waste of money, buang duit saja. Buang masa, buang duit. You makan tapi you tak dapat apa kalau usus tak cantik. So sebenarnya Bicolin ni memang kita fokus memastikan organ utama dalam badan kita ni, usus kita ni boleh bekerja dengan baik, boleh kerja dengan semaksimum yang mungkin. Jadi kalau mereka yang ada masalah setengah ada cakap dia ada masalah kidney lah benda. Susu ni dia boleh bantu sebab dia ada banyak sumber yang boleh bantu kidney, bantu liver kita. Dia ada banyak fungsi daripada pecahan-pecahan mikrovitamin, nutrition, mineral daripada susu ni. Dan bila saya explain tadi kenapa susu ni sangat berkesan sebab apa? Sebab dia dah bantu usus you bekerja. Itu fungsi utama yang kita nak tadi. Immunoglobulin tu dah bantu usus you bekerja. Dia dah sediakan you punya platform usus you untuk bekerja dengan cantik. Inulin ni pun dia support lagi you punya bakteria untuk jadi sihat, untuk jadi lebih kuat. Dia support lagi movement sistem usus you
movement bowel dia lebih cantik, usus dia pergerakan usus tu lebih cantik, lebih aktif. Sebelum ni mana yang ada masalah, contoh usus dia tidak aktif, susah membuang, seminggu baru nak membuang. Dia boleh tingkatkan pergerakan usus dia supaya you punya penghadaman lebih cantik, pencernaan you lebih cantik. Okay? So disebabkan itulah susu ni saya formulakan tu supaya dia betul-betul fokus pada usus, betul-betul fokus pada usus. Yang lain-lain itu datang seterusnya. Dengan kolesterol, dengan royal jelly, nutrition yang lain tu semua dia datang seterusnya apabila usus you cantik. Okay, so lepas ni kalau katalah contoh you makan susu ni, you makan apa saja suplemen dia akan lebih cantik untuk badan you. Tak kisahlah apa saja suplemen makan, tapi dengan adanya susu Bicolin ni, you ambil apa pun nutrition dia akan lebih cantik dalam sistem badan you. Okay, okay. So saya rasa cerita tentang Bicolin ni dah cukup jelas ke? Boleh ke? Sejam saya bercakap ni tentang usus je hari ni, tentang usus saja hari ni. Cukup jelas Puan Aida? Cukup jelas ya, alhamdulillah. Sebab kita nak cerita kan kenapa lah dia orang cakap susu Bicolin ni bagus sangat. Sebab saya cerita tu saya ambil tips yang betul-betul kita sentuh untuk usus. Macam immunoglobulin, lactoferrin. Yang tu yang kita nampak dia bagusnya untuk usus kita ni. So kalau tanya saya macam mana nak mengambil susu ni, kalau budak-budak you boleh ambil 1 sachet, kalau untuk dewasa boleh ambil sampai 2 sachet. Dia kenapa ada orang cakap boleh tak ambil 4 sachet? Sebenarnya boleh, tak ada masalah, tapi 2 sachet pun dah cukup dah sebenarnya untuk kita punya dosage badan. Sebab you kena faham dalam kita punya 4 sachet pekat sangat. Kalau macam 2 sachet tu bancuh 2 kali, maksudnya pagi dengan petang. Boleh pagi dengan petang. Macam hari tu yang kes mak saya tu sebab masa tu dia teruk sangat. So saya terus bagi 2 sebab saya nak terus boosterkan dia punya pergerakan darah, bagi terus dia tenaga, energi. Sebab tu saya tingkatkan 2 sebab masa tu dia memang teruk dah 3 bulan dah dia memang terlantar dekat atas katil, dia tak boleh bangun, dia pening, pusing-pusing, dia kata mata dia berbala sebab dia ada diabetik kan, mata dia berbala masa tu. So saya terus dosagekan dia 2 sachet, which is actually boleh kalau kata dia dalam keadaan yang sangat teruk. Boleh, you boleh nampak dia punya impact tu, kesan dia memang terus nampak kesan on the spot lah. Okay, so penerangan saya dah jelas. Saya buka ruang untuk soal jawab pada mereka. Mana-mana nak ada soalan boleh tanya saya. Okay, silakan anda boleh tanya soalan dulu sekarang. Kita bagi masa lebih kurang 20 minit untuk Q&A jika ada. Ada tak soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jelas dah tentang Bicolin, cuma saya nak tahu perbezaan Bicolin dengan goat milk tu. Siapa yang patut minum milk, siapa yang patut minum Bicolin. Itu saja. Okey. Goat milk kan? Goat milk susu goat milk kan? Ya. Okey, susu goat milk ni dalam dia tu tiada kandungan royal jelly ataupun kolesterol. Okey. Kalau tanya saya, goat milk ni saya lebih suggest pada orang kata untuk minuman harian, orang kata untuk maintain kesihatan. Tapi kalau macam Bicolin ni, dia lebih kepada fokus betul-betul. Macam contoh orang betul-betul ada masalah. Macam even sebenarnya dia punya beza dari segi nutrition lah. Nutrition Bicolin ni of course lebih tinggi daripada goat milk. Goat milk ni dia punya nutrition tu maksudnya dari segi kolesterol, royal jelly ni dia tak ada dalam tu. So macam contoh kalau macam anak saya everyday nak minum 2-3 kali goat milk tak ada masalah. Tapi Bicolin saya bagi 1 sachet sehari sebab dia tu lebih premium lah. Dia punya multivitamin minus dia lebih hebat daripada goat milk. Goat milk ni dia sebenarnya lebih banyak susu kambing daripada mana-mana produk. Goat milk ni dia tinggi dengan susu kambing. Tapi kalau dalam Bicolin ni dia ada gabungan 3 jenis susu yang saya cakap tadi. Susu lebah, susu kambing dan juga susu kolesterol. So dia berbeza. Kalau contoh untuk ibu hamil apa semua, saya lebih suggest kepada goat milk. Ibu hamil saya lebih suggest kepada goat milk sebab goat milk ni dia ada inulin pun bagus untuk dia punya
bagus untuk dia punya usus dan juga untuk dia punya antibody. Kemudian kita letakkan habatus sauda, apa semua, dia ada pecahan-pecahan nutrition dia yang berbeza. So kalau kata orang stroke, apa semua orang stroke, orang yang ada masalah usus, masalah kanser, masalah osteoporosis, apa semua, saya memang akan galakkan pada Bicolin. Gomik ni lebih kurang untuk maintainkan dia punya kesihatan badan, untuk maintenance saja. Faham ya? Faham, insyaAllah. Okey, apa soalan lain? Siapa yang ada soalan silakan, soalan yang kedua. Ada tak? Assalamualaikum Puan Aida. Ya, Puan Rosita. Salam ya. Okey, saya ada soalan, beberapa soalan. Soalan pertama saya, adakah satu sachet yang mengandungi 21 gram adalah jumlah yang ideal untuk badan menerima nutrisi Bicolin sebagai penggunaan setiap hari? 21 gram untuk satu sachet tu. Okey. Adakah Kalau tanya saya, Ya. okey, sebenarnya kalau tanya saya, okey, dalam satu sachet tu, dia untuk macam kalau you dah macam mana cakap, kalau orang yang baru nak mula, okey, dia ada beza tau. Baru nak mula ambil, saya memang tak saja ambil banyak. Sebab apa? Sebab saya tak nak ada masalah instant healing crisis yang teruk. Itu je. Tapi kalau you dah biasa ambil dalam seminggu, sebulan you dah tak ada apa-apa, you nak top up 2, okay, no problem. Sebenarnya dosis dia 1 pun dah cukup. Tapi 2 ni dia lebih baik lah. Of course dia lebih baik sebab dia tak lebih pun. Dalam sistem ni dia tak lebih. Cumanya you kena faham tau. Susu kolesterol lain kat luar, dia tak sama dengan susu kita sebab dalam tu saya ada letak booster. Saya letak royal jelly, saya letak kolesterol, saya letak susu kambing dan inulin. So dia actually dia dah macam booster tau. So kalau kata body you tak biasa ambil suplemen dan body usus you ada masalah, dia punya healing crisis tu instant. You boleh rasa cepat. Dia tak sama dengan yang ada kat market. Kalau kat market ni selalunya dia letak yang mild, percentage dia mungkin tak banyak, tapi yang ini dia dah high concentrate, dah banyak. So kalau you tak biasa ambil, saya akan ambil 1, bermula dengan 1. Once you punya body reaction dah cantik, you boleh top up kepada 2. Tapi kalau orang tanya saya 1 dah mencukupi ke Puan, memang dah mencukupi, dah cukup. Kecuali orang ada masalah, macam my auntie kan, dia ada osteoporosis kan. So saya saja dia ambil 2. So kita nak tambah baik dengan lebih cepat. Kalau macam my mother, kalau kata let's say dia insulin dia nak kurangkan lagi dosage, saya suggest dia ambil 2. So sekarang ni my mother ni dia kerja, my mother ni dia memang percaya kepada ubat doktor, which is kita bagus kena ikut cakap doktor lah, jangan tak ikut pula kan. My mother ni dia sangat setia dengan ubat. Dia tak boleh tinggal ubat. Dia takut nak tinggal ubat. So saya cuma galakkan dia ambil 1 saja sebab saya tak nak dia ada konflik dengan ubat dia, sebab dia pernah dicucuk 2 kali. Ni dia testing diri dia sendiri tau. Dia cucuk 2 kali, dia ambil 2 sachet jadi hypo. Dia punya glukos dia rendah. So dia pernah juga dia ambil satu kali cucuk insulin 1 pagi, dia kurangkan dosis 26, dia ambil 2 sachet, dia hypo lagi. Still hypo sebab dia punya sugar jadi drop. So dia tak berani ambil 2, dia ambil 1 pun dah mencukupi. Tapi alhamdulillah 1 pun dah cukup untuk dia. So sekarang ni dia cuba maintain makan ubat, dia cuci insulin, kadang-kadang kadang-kadang tidak, memang ada pun kadang-kadang dia cucuk pagi, kadang tak cucuk, boleh lupa. Tapi dia boleh maintain, dia punya glukos dia 6.4 macam tu. Paling tinggi dia pernah, kalau dia tinggal 2-3 hari pun dia punya sugar level dia masih lagi cantik dalam 6.8 macam tu. So kita tengok pada mereka yang ada masalah diabetik je yang saya concern, sebab kadang-kadang you tak tahu you punya sugar level. Kalau orang yang ada diabetik ni selalu saya suggest tengok, you kena betul-betul monitor. You ambil 1 sachet, you test you punya blood level macam you punya sugar level macam mana. You ambil 2 sachet, you boleh test you punya sugar level macam mana. Tapi kalau yang nak cuba tinggalkan ubat, kena check lah you punya sugar level macam mana. Kena check supaya kita tak nak jadi hypo. Itu je. Isunya Bicolin ni dengan orang diabetik. Jangan ambil lebih kalau you ambil ubat. Itu saja. Kalau yang lain tak ada masalah. Kalau macam ibu hamil ke apa ke tak ada masalah. For pregnant mother saya saja ambil 1 dah cukup. Jangan ambil lebih. Sebab dalam kita pregnant, kita ada hormon kita ni berbeza dengan masa kita tak pregnant tau.
kita keluarkan hormon tu berbeza, pengeluaran hormon kita berbeza. So kalau boleh jangan drastic, you cuba amalkan. Kalau tanya saya, orang yang ada masalah bone density, ada masalah stroke, ada masalah yang kronik, you boleh up pada 2 sachet sehari. Kalau biasa 1 sachet pun dah cukup. Okay? Okey. Okey, ada soalan lain? Puan Aida, saya Ahmad Asrullah, saya nak bertanya tentang untuk tujuan promosi. Kalau orang tanya kita, Bicolin itu apa? Adakah di antara 4 bahan yang terkandung dalam Bicolin itu, yang mana lebih penting kalau kita nak bagi tahu orang? Sama ada setengah orang cakap susu kolesterol. Apakah kata kalau kita cakap susu kambing kolesterol? Yang mana yang boleh cakap sebagai tagline Bicolin? Boleh? Saya sebenarnya kalau you nak tengok, saya lebih suka highlight susu kambing kolesterol sebab kalau you tengok dekat market, susu kolesterol kebanyakannya dia gabungkan dengan susu lembu. Dan itu adalah salah satu orang kata bila kita highlight susu kambing, dia adalah selling factor yang sangat bagus sebab pada mereka yang lactose intolerance dia lebih sesuai ambil susu kambing. Sebab tu tadi dalam penerangan saya highlightkan susu kambing ni dari segi dia punya fatty chain, dia punya lemak dia tu, fat molecules dia tu. Kenapa saya highlightkan lactose intolerance apa semua tu? Because of that. Because supaya pada mereka yang tak boleh minum susu pun boleh amalkan susu ni juga. Alright. Okay? Jadi maknanya kita highlightkan susu kambing tu mesti ada. Kan? Setengah-setengah Yes. Susu kolesterol, susu kambing. Kita boleh highlight macam tu. Bicolin kolesterol saya rasa tak berapa sesuai sebab yang kita nak highlightkan susu kambing. Bukan? Ya. Jadi Boleh digabungkan. Jadi kalau saya lebih suka gunakan susu kambing kolesterol. Yes, betul. Okay, thank you. Bagus tu. Okey, ada soalan dekat kita punya chat ni daripada Center Ipoh, Ustaz Radhi Kamrul Highland. Pemalu agaknya dia tak mau bersuara. Okey. Ustaz Radhi bertanya, apakah set produk yang sesuai untuk ibu yang mengandung? Dan saya tambah lagi satu soalan, produk kita ni mana yang sesuai untuk ibu lepas bersalin? Maknanya masa mengandung apa set yang sesuai, lepas bersalin apa set lepas bersalin pula? Silakan. Okey, untuk ibu yang hamil, memang sebenarnya kalau you tengok gocok dengan gomil ni sebenarnya saya memang formulakan dia untuk ibu hamil. Kenapa untuk ibu hamil? Yang pertamanya sebab dia ada habatus sauda, dia ada kurma, dia ada honey, dia ada juga orazapap. First trimester ni maksudnya yang mula-mula hamil dalam masa 3 bulan pertama kan. Selalunya dalam proses first trimester ni ibu hamil ni dia sensitif sebenarnya, dia punya kandungan tu a bit sensitif. So kalau saya tak suggest Bicolin sebab Bicolin ni dia strong tau. Dia strong. Kalau sebab you tengok dia punya testimoni dia tu pelik-pelik kadang-kadang tu. Yang stroke, yang tak boleh berjalan apa semua, dia punya testimoni dia tu sangat strong. So saya tak nak ada masalah pada ibu hamil ni, dia macam body reaction dia tu ada problem nanti. Sebab tu saya selalunya suggest ibu hamil, you selepas dan semasa hamil dan juga selepas bersalin, you maintain saja dengan gocok dan juga gomil. Sebab gocok dan gomil ni dia lebih mild. Dia lebih mild maksudnya dia sesuai dengan dia punya body kita senang nak menerima susu tu. Dia tak ada banyak healing crisis ke apa ke, dan dia lebih kepada orang kata melengkapkan nutrition dan juga dia membantu masalah usus sebab you perasankan ibu hamil ni kadang-kadang dia senang sembelit, mudah nak jadi buasir dan sebagainya. So you amalkan gomil ni dia senang lawas, dia boleh kontrol you punya sugar level yang ada masalah diabetes, boleh amalkan juga susu kambing gocokan gomil ni sebab dia contain no sugar, dia tak ada gula. Okay, so dia bagus. Kemudian dia boleh membantu untuk persediaan badan ibu untuk menyusu. Dia boleh membantu untuk persiapan menyusu badan.
So dia bagus. Lepas tu sauda ni dia pun banyak khasiat dia untuk masalah usus, masalah angin dalam badan, ibu-ibu hamil yang selalu ada masalah hamil. Satu lagi untuk kaki krem. Kaki krem dia sangat bagus sebab saya sendiri masa saya hamil, masa saya pregnant anak nombor 4, saya memang minum susu Gomit dan saya tak ada masalah gigi, kalsium, sakit gigi tak ada masa tu umur saya berapa? 36, 35. Saya tak ada masalah kaki krem, saya tak ada masalah diabetik, saya tak ada lah. So dia banyak membantu dan dengan susu Gomit ni lah saya boleh menyusu anak saya 2 tahun. Pengalaman saya sendiri, anak pertama, kedua, ketiga saya memang kurang susu badan, which is saya paling lama lah saya menyusu 3 bulan, paling lama. Itu pun memang susu yang sedikit. Tapi dengan Gomit ni saya boleh menyusu anak saya sampai dia 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Dan saya pernah masa saya berhenti menyusu badan, saya cuba berhenti, saya nak kurangkan susu badan, saya tak boleh minum Gomit. Kalau saya minum Gomit, susu badan saya tak berhenti. Pernah saya berhenti sekejap 5-6 bulan, masa tu anak saya dah umur 2 tahun lebih, saya berhenti 5-6 bulan, susu badan dah kering, tapi bila saya minum balik Gomit, sebab masa tu saya ada gastrik, saya minum Gomit, tengok-tengok susu badan saya dah datang balik. Ini sebenarnya susu ni sangat bagus untuk penyusuan. Kalau mereka yang nak menyusu badan, bagus minum kocok Gomit ni. Dia memang bantu untuk proses penyusuan anak ni. Dia boleh fully breastfeed 2 tahun, tak ada masalah. Saya dengan anak saya yang nombor 4 tu, dia memang betul lah sebab saya minum Gomit, dia boleh menyusu 2 tahun. Saya first time lah. Kayaknya anak nombor 4 tu lah dapat rasa betul-betul menyusu badan. Dan Gomit ni juga, masa saya hamil, saya deliver anak nombor 4, kan kita bila kita deliver baby, ada misi daripada klinik desa akan datang ke rumah tengok baby, tengok ibu kan. So masa tu, masa saya minum Gomit tu, misi tu dia ukur saya punya rahim tau. Maksudnya kan kita ibu lepas hamil kan dia akan cek rahim, dia akan ukur dengan pintu ukur kan. Dan memang yang seronok tu, dia doktor tu saya cakap, baguslah puan minum apa, puan makan apa. Dia kata rahim saya cepat kecut. So dia kata dalam masa 3 hari dia cakap kadar penguncupan rahim tu cepat. So actually dia bagus tau. Dia bagus. So dia membantu mengejutkan rahim kita minum Gomit ni. Okay. Seterusnya anak tak jaundice. Ini memang banyak pengalaman. Sebenarnya susu Gomit ni sebelum saya masukkan dalam Vista, susu ni dah berada di dalam market dah since 2012. Dah berada di market since 2012 dan dia punya jualan pun dah beratus ribu botol lah, tak silap saya. Susu kocok Gomit dah banyak terjual dekat market. Kalau you tengok dulu, kita dah masuk iklan dan sebagainya. Susu ni ada ribuan testimoni. Kalau salah seorang ejen saya dulu, dia ada anak 5 orang. Anak dia 1, 2, 3 semua masuk ward sebab kuning, jaundice yang sangat teruk sampai kena warded. Anak dia nombor 4, dia minum susu, anak dia tak ada kuning. Dan saya sendiri, saya dah RAO, suami saya dah RAO, anak saya pun dah RAO. Jadi anak ibu bapa yang dah RAO ni dia mudah kena jaundice. Tapi anak saya daripada anak sulung sampailah anak nombor 4 tak ada masalah jaundice. Sebab saya daripada first baby saya memang minum susu kambing, saya makan tablet susu kambing dulu. Sampai yang nombor 4 ni pun sama, saya banyak makan susu kambing, so anak saya tak ada jaundice. Anak saya punya jaundice pun bukanlah tak ada langsung ada, tapi dia tak adalah kronik, dia turun naturally dengan cara tu sebab saya minum susu kambing. Yang seterusnya tu tengok antibody lah. Antibody anak-anak ni memang bagus lah. Kita tengok dia susah nak demam, perut dia cantik, usus dia cantik. Macam anak saya Iris ni, kulit dia masa lahir memang cantik, kulit dia bersih. Kemudian dia tak ada masalah jaundice. Saya sendiri pun tak ada masalah semasa melahirkan. Kemudian proses penyembuhan masa bersalin pun sangat cepat. Alhamdulillah lah, dia banyak membantu. So untuk susu Gomit ni, customer yang banyak guna, kalau untuk yang untuk yang berusia 70 lebih pun banyak minum susu ni juga pun bagus untuk usus dan sebagainya. Pengalaman tu banyaklah testimoni dia. Cumanya kalau you nak bandingkan susu Bicolin dan juga Gomit ni, of course susu Bicolin ni dia punya ranking dia tak samalah. Ranking tak sama. Kalau tanya saya, orang ada masalah kronik, better choose Bicolin. Ibu hamil kita galakkan kocok dengan Gomit ni. Okay? Jadi maknanya je produk kita ni Masya Allah, dia punya pasaran dia cukup besar. Ya, betul. Betul. Kita ada
Bicolin untuk yang ada masalah kesihatan. Kita ada gocok gomik. Berapa ramai orang mengandung tambah-tambah PKP ni kan. Semakin Musim PKP ni lagi lah. ramai mengandung. Jadi pasaran tu besar. Kenapa kita tak pergi cari ni orang yang mengandung? Dan bukan cakap mengandung, hak bersalin pun. Setiap hospital jumlah orang bersalin lagi ramai daripada jumlah orang mati akibat COVID. Tu cerita dia. Tapi malangnya kita masih lagi belum sentuh lagi pasaran-pasaran yang seperti itu. Dan saya bila saya turun ke pasaran, saya jumpa ibu-ibu yang menyusukan anak. Biasanya saya jumpa yang baru 2-3 bulan lahirkan anak, mereka saya kata ni susu mak kan susu botol, kata susu botol. Kenapa susu botol? Sebab tak cukup susu untuk nak bagi ke anak, anak tak cukup kenyang, anak tak cukup puas, terpaksa bagi susu lembu. Lama-lama jadi macam lembu lah. Sedangkan kita ada gocok, kita ada gomik, dan kalau mak tu tak ada susu juga, kita ada Biligo, susu kambing untuk kanak-kanak yang kita ceritakan lepas ni. Okey, ada apa soalan lain lagi? Kita buka lagi satu soalan saja. Silakan siapa yang nak tanya soalan sebelum kita nak buat cabutan bertuah. Puan Aida. Ya. Bagaimana dengan ibu mengandung yang ada masalah kencing manis? Okey, untuk ibu mengandung yang ada masalah kencing manis, saya memang galakkan minum gomik saja. Dia boleh ambil intake satu hari satu gelas lah intake dia. Dan you check balik sugar level dia macam mana. Dia kena check sugar level dia sebab macam adik ipar saya pun sekarang hamil, dia pun ambil susu gocok gomik juga. Tapi dia ambil sehari 1 kali. Tak ada masalah sepatutnya. Okey, sebab inulin tu dia boleh bantu tau untuk masalah you punya diabetik tu. Dia boleh bantu sebab kita ada inulin dalam tu. Sebab tadi Puan Aida kata gomik, so it's Bicolin actually. Bicolin kan? Bukan, gomik. Gomik ni ada inulin. Saya masukkan inulin dalam gomik. Ada juga. Gomik ada inulin dalam dia. So inulin ni dia bantu masalah sugar. So dia actually bantu untuk masalah tekanan sugar level dalam darah. So kalau ibu yang ada masalah diabetes semasa hamil, boleh ambil gomil. Ya. Okey, terima kasih Puan Rozita. Baik, saya rasa dah lagi lebih kurang 7 minit. Jadi Puan Aida, kita average kita dah cecah sampai 60 orang petang ini. So cabutan bertuah kita nak bagi 3 ke nak bagi berapa? Hello, Puan Aida, boleh dengar suara saya tak? Bagi 5 hari ni. Okey, 5. Okay. Alright, kita akan mulakan cabutan bertuah ni sebentar lagi. Saya, dia keluar pula iklan dekat saya punya roda impian ni. Dia keluar iklan ni, aku boring ni. Okey, saya putar yang untuk yang pertama ni. Memang tak nampak kat sini. Okey, yang pertama, dia keluar nama siapa ya? Dia keluar nama Abel Lee dari Gua Musang. Abel Lee, Gua Musang. Abel Lee, mana Abel Lee? Ada tak Abel Lee? Ada tu musik. Ada bang. Ada bang. Boleh pula terapi mahal Abel Lee. Terima kasih. Baiklah. Okey, seterusnya untuk yang kedua. Yang kedua kita putar. Kita putar keluar nama siapa? Afsal berat kepada Abel Lee juga ni. Berat ni. Pakai bomo kan boleh. Okey, kita putar. Okey ya, sekejap. Dia masalah pakai apps ni dia suka keluar iklan pula. Okey, kita putar. Siapa pemenangnya? Siapa ni? Abang Mat Hasbullah. Ada ke Abang Mat Hasbullah? Abang Mat? Ahmad Hasbullah. Relax je tu. Ada. Dia dapat. Kali ke berapa Abang Mat ni? 3 kali. Saya tak tahulah kenapa. Kan?
Ni, saya tak tipu sungguh ni 2 kali kedua. Abang Mat tolong WhatsApp kat saya ya info ya. Sebab yang lama tu dah delete dah tu. Tolong WhatsApp kat saya ikut nombor yang dekat. Okey, saya putar untuk yang ketiga. Yang ketiga, siapa ni? Saya putar ya. Bila kita tak nak dia bagi. Puan Miza daripada Kota Baru, Kelantan. Mana Puan Miza ada ke? Puan Miza. Ada. Tiga. Lagi dua. Putar lagi ya. Lagi dua. Putar lagi. Tak. Kita biar dia dulu ya. Okey. Yang keempat. CK Lee. Ada tak? Ada, saya. Tahniah. CK Lee. Awak. Ya, Nanti WhatsApp saya ya. Ada nombor dekat chat tu. Okey, thank you. WhatsApp saya info. Tahniah. Dari mana CK Lee? Johor. Oh, okey. Alright. Mr. Umi atau lain. Ya. Okey, cantik. Baik, yang seterusnya. Kita putar lagi ni yang kelima. Tengok. Yang kelima, pemenangnya adalah Cik Kayah. Cik Kayah Kelantan. Ada tak Cik Kayah? Ada. Mana Cik Kayah? Oh, ada Cik Kayah. Mana Cik Kayah? Ni bukan Cik Kayah ni Cik Syarifah. Mana Cik Kayah? Ada lah tadi. Saya nak dia menyahut tu, dia tak sahut, tak ada tu. Ada, mana Cik Kayah? Kak Ya, buka suara tu. Suara buka suara. Tu dia Cik Kayah. Tak buka. Nasib baik buka. Kalau tak buka, memang aksi dibatalkan. Okey, terima kasih semua. Tahniah pada semua yang menang. WhatsApp pada saya info, nama, username, alamat, nombor telefon. WhatsApp pada saya untuk tujuan pengantaran. Tahniah kepada yang pertama tadi siapa? Emily. Yang keduanya Abang Hasbullah kita. Yang ketiganya si Kelly. Yang keempat Miza dari Kota Baru. Dan yang kelima adalah Cik Kayah dari Gua Musang, Kelantan. Cantik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih lagi 2 minit, 3.30. Alhamdulillah kita tepati masa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada Puan Aida Datuk Hashim yang telah memberikan informasi yang sangat baik. Dan kita percaya dengan ilmu yang kita ada, pengetahuan yang kita ada, kita patutnya dapat meningkatkan jualan. Ya, di dalam kita punya aktiviti kita, sama ada kita lakukan secara offline ataupun kita lakukan secara online. Jadi terima kasih banyak pada semua yang ada di sini, yang join di sini, dan minggu depan insya-Allah akan tajuk lain pula. Saya akan bincang dengan Pak Aida. Mungkin kita cerita tentang mandian manhaj dan juga gel terapi. Mungkin, tapi apa pun insya-Allah minggu depan tunggu saya viralkan link itu dan kita jumpa macam biasa insya-Allah pada daya hari Khamis pukul 2 petang minggu depan, bukan pukul 3, pukul 2 petang. Okey, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan